وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, Allah taala bagi peluang untuk kita sama-sama boleh berhimpun dan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar khutbah dan sama-sama sembahyang fardu Jumaat dengan secara berjemaah, yang mana kita sudah lama tidak berjemaah. Alhamdulillah, selanganya dah mula boleh buka dah sekarang. Alhamdulillah, ini patut kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita lepas peluang, ya. Sarraful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Itu dia panggil syukur. Kita menjadikan pemberian Allah taala, peluang yang Allah taala bagi ini mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu orang panggil makna kita syukur. Jangan sampai satu masa nanti ditarik balik pula orang panggil nikmat ni, Allah susah hati pula kita. Itu. Pada pagi ninya, pagi ke tengah hari tak tahulah. Berasa sejuk macam pagi. Tu dekat dengan tengah hari dah. InsyaAllah kita tengok sedikit dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab Syarah Nasaihul Ibad ini karangan bagi Syekh Nawawi Al-Bantani yang digelar dengan Imam Nawawi As-Tsani. Imam Nawawi yang kedua. Imam Nawawi yang pertama tu Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itulah. Ulama mutaqaddimin dalam mazhab Syafi'i yang khilaf dengan Imam Rafi'i. Imam Nawawi yang tu orang Arab, wafat umur 40 tahun, tapi karangannya Masya Allah, seperti umur beratus-ratus tahun. Itu orang panggil karamah. Tak sempat beristeri, tak sempat berbini. Jadi sebab tu kalau ada orang mengaku dia keturunan Imam Nawawi, boleh win napa. Nak ada keturunan kerana Imam Nawawi wafat tak sempat berbini. Kenapa? Istighal, masyghul dia, bersibuk dia dengan ilmu sampai tak sempat nak fikir tentang berbini.
jangan ke berbini, makan pun tak sempat. Tu dikisahkan dia ni sampai ibu dia yang suap makan ke dia. Dia tak sedar duk menulis. Dah tak makan lagi, mak dia suap nasi ke dia, ni suap roti ke apa tak kira lah. Tu kerana tak ada masa nak bersibuk selain daripada ilmu. Ini Imam Nawawi, masya-Allah. Maka kerana tu sampai sekarang kita duduk baca banyak kitab-kitab dia, ya. Raudhatut Talibin, Minhajut Talibin, apa lagi? Majmu' Syarah Muhadzab, Riyadhus Salihin, Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi itu paling masyhur. Itu. Jadi ini bukan Imam Nawawi tu. Ni Nawawi As-Sani ni orang Banten, orang Indonesia lah. Tapi zaman tu tak wujud lagi Indonesia dah. Wafatnya di Mekah, dan beliau ni mensyarahkan di atas kitab Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Beberapa penjagaan di atas membuat persediaan untuk hari kebangkitan, hari akhirat kelak. Itu karangan bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, yang digelar dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau ada mensyarahkan Sahihil Bukhari yang diletak judulnya Fathul Bari ala Syarhi Sahihil Bukhari. Jadi kitab ni Syekh Nawawi Banten dia syarah di atas kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kita petik tengok beberapa perkataan hikmah dia panggil. Perkataan hikmah ni artinya perkataan yang bijaksana. Yang sepatut kita orang mukmin memang disuruh untuk jadi orang yang bijaksana. Sehingga Nabi SAW sabda, al-hikmatu dhalatul mu'minin. Bermula perkataan hikmah itu ialah harta yang berharga yang tercicir daripada orang mukmin. Kalam hikmah, kalam bijaksana ni ialah harta yang berharga yang tercicir daripada orang mukmin. Jadi Nabi kata, di mana saja kamu mendapati kalam tersebut, walaupun kalam tersebut tu bukan daripada keluar mulut orang Islam, tapi bijaksana. Apa makna bijaksana? Iaitu boleh mencapaikan kita kepada perkara yang sebenar. Itu boleh menyampaikan kita kepada perkara yang hak. Itu dia panggil kalamul hikmah. Sebab tu dalam kelompok orang tasawuf, dia ada orang panggil satu kitabnya nama Hikam. Ada biasa dengar kitab Hikam. Hikam tu jamak daripada hikmah lah. Hikam artinya beberapa banyak perkataan-perkataan hikmah yang bijaksana, yang dikeluar daripada mulut-mulut orang yang arif billah. Seumpama Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari, Hikam Abi Madian, Hikam Ibnu Ruslan, banyak kitab hikam. Maknanya perkataan-perkataan ahlul hikmah. Karena Allah Ta'ala firman, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala bagi hikmat kepada siapa yang dia kehendak. Wa man yu'tal hikmata, dan barang siapa yang Allah Ta'ala bagikan dia tu akan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Maka sebab tu kita juga disuruh untuk bersuhbah dengan ahlul hikmah. Kalau tidak ada ahlul hikmah, maka kita bertalaki ataupun mengambil nasihat-nasihat daripada perkataan-perkataan ahlul hikmah yang ditinggal oleh mereka. Maka termasuk dalam kitab ni ada beberapa banyak kalam-kalam hikmah yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dihimpunkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarah oleh Syekh Nawawi Banten tadi. Tu. Dan kepentingannya pula kita mendengar perkataan hikmah ni, dia boleh menghidupkan hati. Karena dalam hadisnya Nabi SAW sabda, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kamu duduk di dalam majlis-majlis alim ulama. Tu. Pas kalau tidak ada ulama, sekarang ni banyak alamat, bukan ulama. Alamat. Tak ada ulama.
wastima'i kalamil hukama, kamu dengarlah kalam-kalam ahlul hikmah tadi, orang-orang yang arif billah. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tu menghidupkan akan hati al-mayyita, yang mati. Hati kita yang mati itu Allah Ta'ala hidupkan binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Sebab itulah dalam hadis yang lain disebutkan kadatil hikamu antakuna Qur'anan, dekatlah oleh segala perkataan-perkataan hikmah itu dengan Al-Quran, bukan Al-Quran tapi seumpama Al-Quran, dekat-dekat. Al-Quran tentu sekali lah kalam yang paling bagus, paling hebat, kerana kalamullah, tidak boleh dibuat tanding, dibuat banding. Tapi kalam-kalam ahlul hikmah ni dikatakan hampir-hampir dengan Al-Quran. Kenapa? Pada pihak qaulan baligha. Apa? Kata-kata yang keluar daripada mulut-mulut orang yang arif billah ni ialah perkataan yang baligha. Apa? Yang sampai ke dalam hati-hati pendengar. Tu macam perkataan kita ni tak sapa ke hati, dia sapa di otak, masuk ke telinga kanan, sapa di otak, tubik ke telinga kiri. Itu kalam kita orang-orang hak apa? Orang-orang hak berdosa, orang banyak dosa ni. Tapi kalau kalam orang ahlul hikmah, dia keluar daripada nurul hikmah, daripada jiwa dia, bertutur dengan lidah dia seizin futuhat, pembukaan daripada Allah, maka masuk dalam jiwa para mustami'in, para pendengar. Itu sebab tu Syekh Qadir Jalani kan, anak dia ceramah gedung. Orang tak ada bahasa gapo dengar. Angguk-angguk dengar, angguk-angguk. Tiba-tiba ayah dia masuk mengajar, tak sebut apa pun. Ayah dia kata, semalam saya masuk ke dapur, buka sujud saji, ada lauk ayam seka. Menangis habis orang. Cerita benda gitu, menangis orang. Anak dia kata, pelik abah kata, saya ni mengajar bukan main. Qala Allah, qala Nabi, hukumnya, kaedahnya, bahar begini. Orang tak ada apa, dengar. Gitu lah. Tiba-tiba abah pula masuk mengajar, tak ada qala Allah, qala Nabi, cerita pasal diri sendiri apa. Masuk ke dapur semalam, buka tudung saji, tengok ayam seekor, menangis orang. Pasal apa dia kata? Tu kerana orang-orang yang seperti itu dia banyak bercakap dengan rumus, dia panggil isyarah. Tudung saji tu ibaratnya hijab. Ada dibuka tu maknanya terbuka, terhijab, tidak terhijab lagi. Maka nampak orang panggil benda yang hak tu hak. Maka orang hak mendengar tu, walaupun Syekh Qadir Jalani tu cakap benda tak ada qala Allah qala Nabi, tapi daripada jiwa dia, maka masuk ke dalam jiwa mustami'in, para pendengar. Menangis orang ni. Itu pelik. Jadi kita ni bukan orang ahlul hikmah. Kita ambil dengarlah perkataan ahlul hikmah. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tu menghidupkan hati orang yang mati binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Bagaimana bandingannya? Kama yuhyil ardal maitata, seperti mana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati bima'il matari, dengan air hujan. Seperti itulah hati kita yang mati ni, Allah Ta'ala nak hidupkan dia dengan kalam-kalam hikmah, dengan kita bersuhbah alim ulama. Kadang-kadang yang paling beruntungnya kalau kita bersuhbah. Bersuhbah ni makna berdamping dengan alim ulama. Kenapa? Karena dengan perilaku dia tu boleh berjerakit dengan kita. Perbuatan ulama lah ni, orang alim betul, manit tasafa bi ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Macam kita bukan ulama alamat ada ni. Masa duk mengajar aja bunyi macam qala Allah qala Nabi beres lah ni. Masa mengajar aja, masa tak mengajar tahulah jalan mana ni. Tu ulama ni orang alim, apa? Orang yang bersifat dengan ilmu. Ilmu dengan diri dia tu sifat dengan zat, tak boleh bercerah tangga. Jadi kalau kita bersuhbah dengan dia, walaupun kita tak mengaji pun,
kita boleh tiru perbuatan dia. Contoh kita belajar bab sabar. Nah, kita belajar dalam kitab bab sabar. Khatam kita, lembut kita ngaji. Tapi bila diuji, tak sabar ke? Nah, tu kena marah, nak maki, nak caci dia sini. Tu kenapa? Karena kita hanya belajar, hanya tahu. Nah, praktikalnya tak ada, tarbiyahnya tak ada. Sebaliknya kalau orang bersahabat dengan orang arif billah tak ada, orang ulama arifu billah, orang yang betul-betul beramal dengan ilmu yang dia alim, yang dia tahu. Mana ilmu dengan diri dia tu sifat dengan zat, tak boleh bercerah tangga. Macam hitam dengan baju, boleh bercerah tak? Tak boleh. Ini sifat dengan zat, hitam tu sifat, nah baju tu zat. Jirim dia bang, tak boleh cerah tangga. Tak boleh saya nak ambil hitam ni cabut je, pakai kok baju saja. Hitam tak nak, tak boleh. Ini dia panggil sifat dengan zat, tak boleh cerah tangga. Begitulah orang alim, man tasafa bi'ilm. Jadi bila kita bersohbah dengan dia, nah, bila kita lihat perangai dia diuji, dicaci, bagaimana dia berhadapan dengan kesabaran. Tu orang panggil, oh, lagun ni sabar. Oh, macam ni rupa sabar. Kena tiru. Walaupun dia tak belajar kitab, tapi kerana dia bersohbah dengan orang arif billah, orang ulama tadi, orang alim yang betul-betul alim, bukan alamak tadi tu, maka berjerakit perangai belaka itu kepada diri dia. Ini kepentingannya kita cari alim ulama. Nah, pun kalau kita tak dapat, maka dengarlah kalam ahlul hikmah. Kenapa? Karena hati kita yang mati, yang kerah ni, Allah Ta'ala hidupkan kembali dengan sebab kita dengar kalam-kalam daripada alim ulama. Nah, seperti mana bumi yang mati. Nah, kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Bumi kering kota, turun hujan, segar balik, naik balik tumbuh hijau. Nah, tu. Begitulah hati kita. Nah, tu baik. Kita petik di sininya perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wal maqalatu tsaniyatu, dan bermula maqalah yang kedua daripada babus sulasi, daripada bab 33. Dia susunnya ada bab 1, bab 2, bab 3. Mana perkataan hikmah ada 3. Daripada seorang mutakallim tu ada 3 perkataan disusun dalam bab seperti itu maksud dia. An Abi Bakrin radhiyallahu an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tu kunyah dia, gelar dia. Nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah, nama IC dia. Tu nama dia Abdullah bin Abi Quhafah, sahabat yang paling dekat dan paling membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu sehingga peristiwa Isra Mi'raj itulah bila Abu Jahal dikata ke Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kata Muhammad gila dah, duk cerita kata dia pergi Isra Mi'raj, dia pergi Masjidil Aqsa semalam, hari ni balik dah, tak ada pagi balik dah. Jawabnya Sayyidina Abu Bakar, kalau betul benda ni keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Ya betul. Kalau keluar daripada mulut Nabi Muhammad, lebih pada ni pun la usaddiquhu, aku benarkan itu. Daripada situlah diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abi Quhafah dengan As-Siddiq, orang yang benar. Mana? Setengah katanya dengan makna as-siddiq ni istiwa uz-zahir wal batin. Apa? Sama zahir dengan batin. Zahir pun molek, hati pun molek. For kita ni zahir nampak molek lah, hati belum tentu dah. Tuhan tutup yang aib kita ni, orang tak nampak. Nah, itu as-siddiq makna zahir pun bersih, hati pun bersih. Istiwa uz-zahir wal batin. Sama zahir dengan batin. Setengah kata as-siddiq tu dengan makna Abu Bakar ni tak pernah menengung dulu apa hak Nabi cerita, pakai ya selalu. Lagu tu. Nah, tak ada Nabi cerita nengung. Ya ke ya Rasulullah. Tak ada lagu tu ni. Rasulullah ayat gapo? Ya, betul. Selalu lah.
Tu kata setengahnya kerana itulah makna as-siddiq. Dia tak pernah ada walaupun satu saat untuk berfikir dahulu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai benar selalu. Itu. Kayak kita susah gak gitu tu. Kena bahas dulu. Kena tilik dulu, kena fikir dulu. Oh ya, benar. Itu. Macam orang-orang hak bukan Islam kan. Sebab itulah adanya orang panggil berhujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum, bawa oleh kamu hujjah kamu in kuntum shadiqin, kalau mutus benar. Nabi memang sebenar. Tapi kalau orang lain kata tak, Nabi pelawak, Nabi tak sebenar, maka bawa hujjah dia. Mana? Kerana agama ni dinuna bunyanu ala nuqul la ala munasabatil uqul. Agama kita ni dibina di atas hujjah, bukan semata-mata munasabah akal. Rasa munasabah juga. Tak boleh rasa munasabah gitu, tak boleh. Mesti dengan hujjah. Hujjah itulah daripada nakal Al-Quran dan Sunnah, dan akal, ijma' dan qiyas. Itu orang panggil nakal dan akal. Disanding, tidak mengkedepankan yang mana-mana di antara kedua. Itu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kata dianya, salasun la tudraku bisalasin. Ada 3 perkara tidak dapat dengan 3 perkara. Ini kata dia rekah gitu. Ada 3 perkara hak kita tak dapat dengan 3 perkara. Gapo dia? Maksudnya salasu khisalin la tutlabu bisalasati asya'a. Ada 3 perkara yang tidak boleh dituntut dengan 3 segala sesuatu. Mana? Pertamanya al-ghina bil muna. Kekayaan itu tak dapat dengan khayal. Muna maknanya mengelamun. Tu saya nak kaya, lepas tu duduk khayal. Tak ada nego, tak ada hijau, kaya dia. Orang panggil angan-angan mak jening saja. Itu. Tak boleh. Jadi kaya ni kata Sayyidina Abu Bakar tak dapat dengan mengelamun. Itu betul sungguh. Itu artinya kalau kita nak kaya, maka kita kena usaha, kena hijau, kena nego. Tapi kaya hak kita nak tu jaga-jaga, kena bersandarkan kepada ibadat Allah. Niatnya mesti isti'dad ala ibadatillah. Niat kita nak kaya tu sebagai bekalan untuk ibadat kepada Allah. Jangan semata-mata nak kaya saja, jangan. Saya nak kaya, puas hati sikit kaya, mudah. Barang nak bagi dapat. Bagi kandak, bagi boleh. Jangan niat lagu tu. Walau tak berdosa, tapinya kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, hikmah Tuhan jadikan kita ni memang untuk ibadat pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak kami jadikan jin dan manusia ni melainkan hikmahnya untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Maka sayudianya segala orang panggil perbuatan kita, gerak diam kita, aktiviti hidup kita diniatkan untuk isti'dadi ala ibadatillah, untuk bekalan kepada ibadat Allah. Itu barulah tidak sia-sia. Ada sini. Kata Imam Ghazali nya dalam kitab Minhajul Abidin. Ibaratnya orang yang cari dunia ni semata-mata nafsu syahwat nak kaya saja, seperti orang yang masuk dalam istana dijemput oleh raja untuk bersantap. Tiba-tibanya dia ambil makanan itu dengan tangan kiri ni. Rangguh situ, blomok. Tak beradab dia bang. Maka dicela orang tu bukan sebab dia ambil makanan. Memang makanan tu dijamu untuk dia. Sultan raja ajak memang untuk makan. Tapi dicela tu kerana apa? Kerana tidak beradab. Waktu tak aja jumpa ayah golek ni enggak, dua belah tangan tu. Ni. Capah ni. Orang tengok, orang kapu mana darat ulu kepala ibar mari tu.
terkek, tak ada akhlak, tak ada adab, tak ada tata tertib ini. Itu dicelanya bukan sebab makan, tapi sebab akhlak, adab tak ada. Sama lah, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk ibadat. Tiba-tibanya ada tujuan lain kita di dunia ni. Apa? Untuk syahwat kita. Nah, jadi bukan dicela tu kaya. Bukan dicela untuk kita kaya. Bukan kata, pandai tak boleh kaya lah. Ustaz kena duduk, minta sedekah, duduk segeber. Rumah pun tak ada, duduk atas wakah, duduk gelandangan. Bukan. Kaya lagi. Tapi niat kaya tu untuk apa? Itu adabnya. Untuk isti'dadi ala ibadatillah. Itu. Jadi kaya kita kehendak untuk buat bekal di atas ibadat pada Allah Ta'ala itu tak dapat, katanya Abu Bakar As-Siddiq, bil muna, dengan mengelamu, duduk tangan tadahi kan. Oh, alangkah. Aduh, kalau saya kaya ingat, duk kaya. Lepas tu nya kaya. Sini 10 kali kiamat tak kaya lagi. Nah, itulah gitu. Baik, itu satu. Nah, jadi katanya Syekh Nawawi Banten, fala yahsulul ghina bil amani. Nah, maka tidak hasil kekayaan tu dengan mengelamun, dengan angan-angan. Bal bahkan bil qismati minallahi ta'ala, bahkan kekayaan tu didapat dengan kismah daripada Allah, pembahagian daripada Allah. Allah Ta'ala kismah. Sebab tu rezeki ni ada 3 kan? Rezeki mamluk, rezeki mau'un, rezeki maqsum, qismah. Rezeki ni kata Imam Ghazali ada 3 bagai. Jadi Allah Ta'ala kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infak, sedekah, wakahlah rezeki yang kami beri pada kamu. Rezeki mana? Bukan semua rezeki tu. Rezeki mamluk. Rezeki tu lah, rezeki milik maknanya. Nah, tu hak ada lebih kita, hak tanah atas nama kita, hak tu hak disuruh infak. Ada pun rezeki mau'ud, rezeki hak Tuhan janji, tu tidak disuruh. Nah, mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rezeki mau'ud. Banyak benar saya duk jumpa orang jenis nak sedekah rezeki mau'ud. Lagu mana? Dia mari kat ustaz. Ustaz tolong semaya ajak. Nah, biar projek ni boleh saya. Kalau boleh ustaz, pondok ustaz tu masjid 1 juta. Saya wis lalu debok. Ada tak lagi? Tak ada lagi kalau. Duk main wa kalau ni Tuhan tak suruh. Hak Tuhan suruh sedekahnya bukan rezeki mau. Rezeki mamluk. Hak tu rezeki mau. Kalau dapat, ada bahagia dia rezeki Allah Ta'ala tetus dia dah dapat. Nah, itu pun barang tak baik, biasanya susah nak beri sedekah dah ni. Buat dapat projek dekat nak beri kau dak. Biarlah, buat senyap-senyap sudahlah. Nah, itu nak kata bahaya tu kita nak sedekah dengan rezeki mau. Jangan. Bodoh janji gitu jangan. Buat mari jumpa ustaz. Doa-doa ustaz dah biar boleh projek ni. Kalau boleh, insya-Allah saya nak sedekah, nak infak, nak wakaf. Jangan, tak usah cakap itu, tak usah cakap. Nah, ustaz, tolong semaya ajak biar saya murah rezeki. Cukup. Tak suruh ayat kalau saya murah rezeki, kalau saya dapat. Tak suruh mewah kalau itu. Kek lagi tak sedekah, tak wakaf ya awak dia. Tak usah mewah kalau. Doa supaya murah rezeki dapat projek boleh. Tapi jangan sebab tu kita baru nak sedekah. Jangan. Nak sedekah ni bukan rezeki mau. Rezeki mamluk. Hak ada dalam poket kita dah, milik kita. Seria apa seria? Tapi hak kita, hak tu hak disuruh. Bukan hak tak tahu mana halal lagi dah tu ni. Bila tak tahu nak dapat ya, hak tu kita duk berjanji dengan orang. Jangan. Apa tak lagi rezeki maksum? Apa? Rezeki hak Tuhan memang cedek dah. Hak kita masuk dalam perut kita. Itu rezeki maksum. Qismah, pembahagian Allah Ta'ala. Nah, hak dalam perut kita. Nak sedekah mana orang? Jadi mutah jawab dia dah tu ni. Tak boleh. Jadi rezeki hak dimaksudkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infak, sedekah rezeki yang kami beri pada kamu sebelum daripada tiba mati, itu rezeki mamluk. Dah? Rezeki mamluk. Kalau gitunya kekayaan ni tak dapat melainkan dengan kismah daripada Allah. Orang tu sungguh ni menega, tak kaya ada.
Nah, orang tu tak sungguh mana awak kerja tapi kaya, ada. Tu nak cerita kata bahawasanya kekayaan kemiskinan tu memang orang panggil ketetapan Allah Ta'ala. Kita usaha bagaimana nak kaya, kalau Tuhan tak tentu dah kita kaya, tak kaya. Maka sebab tu jangan kita ni niat nak kaya semata-mata, tapi nak redha Allah Ta'ala. Kalau kaya dapat redha Allah, aku nak. Kalau miskin dapat redha Allah Ta'ala pun aku nak. Itu betul. Kerana dunia ni darul ibtilah, negeri tempat coba dengan kaya, coba dengan miskin. Bukan kerana kaya tu orang panggil Tuhan saya dah. Kita duk sebut sama. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, tu saya kata. Manusia ni memang bila Tuhan ni uji dia, bagi akramahu, Tuhan muliakan dia dengan pangkat, wa na'amahu, Tuhan bagi nikmat yang banyak, kaya, fayaqulu rabbi akraman. Kata Tuhan saya ke aku kata fokmu duk pergi semaya 5 waktu Jumaat boleh ke apa? Aku semaya setahun 2 kali ya, Idul Fitri, Idul Adha. Tengok kaya apa gapo aku dah ni. Tuhan saya ke aku? Tuhan saya ke fokmu masuk masjid duk Jumaat hari-hari tunggal langgar boleh ke apa ya? Sudah. Gitu juga manusia ni apabila Tuhan sepik rezeki dia. Kata Tuhan fayaqulu rabbi ahana. Tuhan ni tak saya ke aku, nak menghina ke aku, tak benci ke aku. Kala dia kata. Tak berlaku dua-dua tu. Bukan aku kaya di dunia tu aku saya, bukan aku miskin ke kamu di dunia ni aku benci. Tidak kedua-dua. Nampak ayah je pukul 5 nak mau belakang ni dah keduk nak tengok je bunyi dia. Je bunyi tak apa. Duk main tengok semua je. Je bunyi. Tidak kedua-dua. Yang betulnya orang kaya dapat redha Allah, jaya. Orang miskin dapat redha Allah, jaya. Orang kaya tak dapat redha Allah, tak jaya. Korun kaya gila tu boh. Kat bank dia saja tu kena 100 ekor unta pergi piku nak draw duit di bank. Ada setakat ni. Kat bank tu bukan plastik apa kita kepingin ni. Kat bank saja barang dalam tak tahu gapo, lebih pada ada. Pak ke mana korun? Kaya tak kaya? Setiap harta hak jupuk dalam tanah semua harta dia belaka. Jupuk di ni, mana ni orang panggil? Kampung apa ni? Jaya Setia. Kalau gali lubang di Jaya Setia ni jupuk harta, orang panggil harta siapa? Harta korun, tahu dia harta korun. Padahal korun mati mesin pasti ni ada. Jaya Setia ada lagi harta. Yang kaya nya korun ni, tiap-tiap harta hak jupuk panggil harta korun belaka. Pak mana korun hak kaya begitu lalu? Pak ngaka itu. Jadi bukan miskin kaya tu tepat tilik redha, tidak. Tapi pada diri seorang hamba tu menangkapi ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu dalam ayat lain tu saya kata walau basatallahu rizqa li ibadih la baghaw fil ard. Kalaulah Allah Ta'ala perata belaka rezeki hamba, kaya belaka, raja belaka, tak ada rakyat jelata. Kata ni. Perdana Menteri belaka, nak jadi Perdana Menteri belaka lah ni. Kata ni. Pakak jadi Perdana Menteri belaka, raja belaka, kaya belaka. Hancur bumi ni. Tak teruruh bumi. Siapa nak gigak ikan, siapa nak pera kambing, siapa nak nego dalam pasar, nak menanam, siapa? Saya raja. Saya pun raja juga. Lepas tu badai raja begitu. Hancur bumi ni. Kerana tu Tuhan ni pandai. Ayat tu orang ni begini, orang ni begini, orang begini. Tapi hak pentingnya dia nak jadi hamba apa, kau tak usah jadi hamba. Nak jadi hamba kau nak jadi Tuhan. Kadang-kadang orang tu nak jadi Tuhan. Nak jadi ni. Aku harta aku. Nanti ni. Itu berat. Itu baik. Itu yang pertama. Kata Abu Bakar As-Siddiq, la salasun la tudraku bi salasin. 3 perkara tidak didapat dengan 3 perkara. Pertamanya apa? Al-ghina bil muna. Kaya tu tak dapat dengan mengelamu. Pas dapat dengan apa? Bal bil qismatillah. Bahkan dengan pembahagian daripada Allah. Itu hak hakikat lah tu. Secara ikhtiarnya kita kena ikhtiar. Kerana kita tak tahu hak Tuhan tu. Kau siapa dia tahu hak Tuhan tu dia?
Kalau tentu dah gini-gini, beramal awak gapo? Nah, tak ada siapa dia tahu Tuhan tentu. Karena tak tahu itulah kita kena beramal husnuzan ma'allah, sangka baik dengan Allah. Nah, sebab tu sahabat kan, bila Rasulullah kata semua sekali ni telah ditentu dah. Nah, sahabat kata, ya Rasulullah, kalau gitu kita tak payah beramal lah. Beramal apa kalau Tuhan tentu neraka ke? Tentu syurga tak semaya pun syurga juga. Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu tu muyassarun, dipermudahkan oleh Allah lima khuliqa lahu, bagi barang apa ia dijadikan. Kalau dia dijadikan sebagai ahli sa'adah, maka dipermudahkan dia beramal dengan amalan ahli sa'adah, ahli bahagia maknanya. Kalau dia ahli syaqawah, maka disusahkan dia beramal dengan amalan ahli sa'adah, maka dipermudahkan dia beramal dengan amalan ahli syaqawah. Pak kita tahu tak Tuhan tentu kita baik ke buruk akhirat ke? Tak tahu itulah kita kena senantiasa buat baik. Gitu. Tu jangan kata aku duduk semaya-semaya pun kalau neraka rugi juga, baik tak usah semaya. Neraka sungguh kan. Tak semaya neraka sungguh kan. Nah, mu tahu mana neraka ke syurga? Tak tahu. Kalau duduk mewah kalau pakai bila tak selesai. Nah, hal ni tu hari peluang ni. Beramal itu. Jadi beramal ikhtiar tetap. Apa tu? Kaya pun Tuhan bagi, Tuhan tentu. Tapi mu tahu tak Tuhan nak tentu mu kaya ke miskin? Tak tahu. Usaha. Gitu. Sebab tu syariat dengan hakikat ni tak boleh pisah. Hak tu hakikat kismatillah, pembahagian daripada Allah tu orang panggil hakikat. Syariatnya apa? Kita usaha hijau, nak rajin nego halal, tu habis. Itu yang pertama. Yang keduanya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 3 perkara tak didapat dengan 3 perkara. Wasyababu bil khidabi. Tu. Nah, yang keduanya orang panggil muda. Tak dapat dengan kita khidab. Apa? Warna rambut. Rambut kita putih, nak jadi muda kita pun jadi hitam balik. Muda. Dah. Ataupun tukar nama tinggu di IC. Muda. Muhammad muda. Jadi muda? Tak boleh. Jadi muda ni kata kata Abu Bakar As-Siddiq tak didapat dengan sebab kita warna rambut. Khidab maknanya warna rambut. Tu fala yahsulu syababu bi khidabi sya'ri bil hina'i wa nahwihi. Kata Imam Nawawi As-Sani, maka tidak hasil, tidak terjadi asyababu oleh sifat muda. Jadi orang muda tu tak dapat bi khidabi sya'ri dengan sebab kita mewarnakan rambut bil hina dengan inai ke au wa nahwihi atau seumpama hinai ke. Rambut kita putih, kita pun diwarna nak jadi nampak muda segar sikit, nak buat maksiat. Tak boleh dah. Masa ni semakin menuakan kita. Kullu atin qaribun, tiap-tiap yang mendatangi kita tu ialah dekat. Kita bukan semakin jauh dengan mati, bahkan semakin dekat dengan mati. Umur berapa tu? Umur 90. Allah panjangnya umur. Bukan panjang, pendek. Semakin pendek. Umur kita ni tidak semakin panjang, semakin pendek. Start sehari je kita menapah atas muka dunia ni, semakin pendek dah umur kita. Pendek apa? Pendek nak dekat kepada mati. Nah, kerana mati tu sebenar. Nah, mati itulah sebenar. Tapi tak nampak sebenar kerana apa? Kerana hati kita tak ada. Nah, mati tu sebenar, tapi tak rasa sebenar. Orang duk mati hari-hari pun tak rasa. Orang lain aku lambat lagi. Duk main lagu tu sama dah. Orang lain tu aku lambat lagi. Orang lain aku lambat lagi. Mak kena ke dia. Mati dah. Nah, tak ada ni Tuhan. Nah. Tu dalam ayat tu saya sebut kan. Apa tadi? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fayaqula, maka berkata orang dekat-dekat nak mati ni, rabbi laula akhartani, Tuhanku, hei Tuhanku, laula akhartani, kalulah dipelewak lagi saat mati aku ni. Nah, hok dekat ni, laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu kalau dipelewak lagi saat kematian aku ni kepada satu masa yang
lama lagi lah, ajal yang semakin dekat ni dipelewak lagi, dipanjang lagi. Fa as-saddaqa, aku nak sedekah dah ya. Wa akum minas solihin, aku nak jadi orang baik dah, orang soleh dah. Tak sedar buat hamlah-hamlah perangai tolu-tolu nah, tak semaya dah tu ni. Tak sedar. Nak mengaji, nak jadi orang soleh, nak beramal. Saya kata, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan sekali-kali Allah Ta'ala memperlewatkan saat ajal seseorang. Saat ajal kita tidak tahu bila. Karena yang memati, yang menghidupnya hanya Allah. Bukan COVID, bukan vaksin. Ni kedai-kedai kita ni takut. Takut kok apa beliknya. Kok COVID je tak takut. Tak sewakal lah emas ni, pakai wak gapo ni. Tak ada bahaya gapo tapi kalau vaksin takut pula. Bahaya vaksin ni. Vaksin ni mematikan. Belik. Akidah mengaji kat mana? Kalau orang mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah tak ada terus kabut beruk lagu tu. Kita mengaji dah. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Betul tak? Wal fi'lu fit ta'siri, perbuatan yang memberi bekas pada manfaat dan mudarat, hidup, mati, sehat, menyakit, laisa illa, tidak adalah perbuatan tersebut illa melainkan lil wahidil qahhari jalla wa ala, hanya bagi Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang memberi kesan pada perbuatannya, manfaat, mudarat, baik, buruk, sehat, sakit, hidup, mati. Satu-satunya Tuhan Al-Qahhar yang maha mengerasi di atas hambanya. Kemas itu tak ada apa. Patut kita pakai emas ni bukan sebab takut corona mematikan. Yang mematikan ialah Allah. Patut pakai ni kan apa? Ikhtiar, usaha hak bahasa zahir. Sama. Vaksin mematikan? Dah. Siapa yang mati? Allah. Asbab musabbab. Vaksin ko, COVID ko, sakit jantung ko, aksiden ko, banyak. Ni duk tuduh orang cocok vaksin pengikut Dajjal belaka, pelik ni. Ada setengah-setengah orang kita ni, kadang-kadang bangun ni. Kalau hamba duk kecek gini, bangun tubik nak marah ke ustaz. Sebab apa? Ustaz sokong vaksin pengikut Dajjal. La ilaha illallah. Syekh Abdullah bin Bayah cocok vaksin. Syekh Abdullah bin Bayah tu ulama international. Pengikut Dajjal. Syekh Abdul Rahman Sudaih, imam Masjid Haram pun cocok vaksin pengikut Dajjal. Tuk-tuk guru pondok Lirboyo, Sidogiri di Indonesia, hok sepuh-sepuh, hok tua-tua, hok alim, berdengung, berdesing tu cocok vaksin pengikut Dajjal lah ke tu. Pengikut WHO. Dan WHO kata merokok berbahaya untuk kesihatan. Jadi siapa-siapa dia hok tak isap rokok pengikut Dajjal tu. Dah WHO kata jangan isap rokok, bahaya kesihatan. Jadi dia pun tak boleh ni, WHO Dajjal, saya kena isap rokok. Sebab apa? Kalau saya tak isap, saya ikut WHO, saya ikut Dajjal. Gitu jadi. Apa kebodoh otak lah kata. Maaf kasar sikit. Duk mana akidah kita? Tu sebab tu orang suruh mengaji ilmu tauhid akidah, duk menganjing. Sifat dua pula. Jangan. Kadang-kadang hak tu kita tak kemah jadi lagu tu. Itulah gitu. Lepas bila orang panggil tak boleh masuk masjid surau, yang marah pula. Bunyi dah. Masa lagi tak ada habis. Yang terakhir. Wasihatu bil adwiyati. Dan yang ketiganya tak dapat dengan tiga perkara. Hak tak dapat dengan tiga perkara. Yang ketiganya ialah kesihatan itu tak dapat dengan berubah. Maka sebab itulah al-wiqayatu khairun apa? Mencegah itu lebih baik daripada berubah. Adakah perkataan ahlul hikmah sebut. Kita mencegah itu lebih baik daripada kita berubah. Sakit dulu baru berubah. Tu payah. Maka sebab tu katanya Sayyidina Abu Bakar yang terakhir, kesihatan itu tak dapat dengan sebab berubah.
Kalau dapat pun alhamdulillah, kalau tak dapat memanglah kesihatan itu didapat dengan Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Fala tahsulus sihhatu bi nafsil adwiyati, maka tidak dapat kesihatan itu dengan semata-mata berubat, bal syifaillahi taala, bahkan yang menyembuh hanya Allah taala. Nah, tu kita duduk situ, kemas situ. Makan habatus sauda ko, bunga daun sana ko, nah cocok vaksin ko, vitamin C ko berapa, hati duk kemah dia. Wala syifaa illa billah, tidak ada yang boleh memberi sembuh kesihatan melainkan Allah saja. Patut kita duk makan tu apa? Ikhtiar, usaha, bahasa sahih. Jadi je pun bunyi dah, cukup setakat tu dulu insya-Allah. Semula-semula kita sambung pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kasih. Oh, baik. Alhamdulillah. Nah, rekam. Boleh lah kan? Allahu Akbar. أشهد أن لا